Assalamualaikum semua. Apa khabar? Lama tak jumpa kan? Okeylah, tak membuang masa panjang-panjang. Jadi untuk hari ni cikgu akan share tentang bab yang ketujuh ya, iaitu kegiatan ekonomi di Malaysia. Sebenarnya kamu pun dah buat sikit flip classroom last week. Ingat tak? Cikgu minta kamu pantau ataupun kamu remote kawasan tempat tinggal, tengok ataupun kenal pasti apakah kegiatan ekonomi yang wujud dekat situ dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi sebenarnya itu adalah flip classroom di mana kamu akses sendiri maklumat-maklumat yang ada di sekeliling. Jadi pada hari ini cikgu akan kongsi tentang bab 7 ni. Jom kita tengok apa hasil pembelajaran yang diharapkan daripada pelajar di akhir bab ni. Sebenarnya kita tak belajar semua kita akan belajar separuh je dulu. Okey? Jadi di akhir pelajaran, kamu semua sepatutnya dapat pertama menjelaskan jenis kegiatan ekonomi iaitu primer, sekunder dan tertier di Malaysia. Okey, yang kedua kamu akan dapat menjelaskan dengan contoh taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Okey, cukup dua tu dulu. Okey, baiklah. Ini adalah jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Kegiatan ekonomi di Malaysia terdiri daripada tiga iaitu yang pertama ialah kegiatan ekonomi primer, kegiatan ekonomi sekunder dan kegiatan ekonomi tertier. Jadi cikgu akan kupas setiap satu apakah yang dimaksudkan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. Okey? Baiklah, kita nak ke sektor yang pertama iaitu sektor primer. Apakah yang dimaksudkan dengan sektor primer ni? Okey, sektor primer ialah kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah secara terus daripada sumber semula jadi. Kalau kamu masih ingat, sumber semula jadi yang kita belajar pada bab yang terdahulu, kita ada 4 sumber utama iaitu sumber tanah, air, hutan dan juga mineral. Jadi, antara kegiatan ekonomi yang terbentuk daripada sumber utama ni ialah pertanian dari tanah, pembalakan dari hutan, perikanan daripada sumber air, pelombongan daripada sumber mineral dan juga penternakan. Okey, dan untuk pertanian lebih memfokuskan kepada pertanian getah dan kelapa sawit yang merupakan tanaman jualan yang terpenting. Okey, jadi sebelum kita tengok dengan lebih lanjut mengenai kelapa sawit dan getah ni, cikgu nak terangkanlah sedikit sebanyak tentang kegiatan-kegiatan ekonomi primer yang lain. Okey, seperti mana yang kamu tengok, pembalakan pembalakan ni ialah kita dapat sumber kayu balak daripada hutan hujan tropika dan juga sumber kayu bakau dari hutan paya air masin. Jadi kamu kena tahu yang hutan hujan tropika kita membekalkan kayu balak yang antara yang paling berkualiti di dunia. Kalau kamu pernah dengar nama-nama kayu balak Malaysia ni seperti cengal, merbau, meranti, keruing, yang tu adalah antara kayu balak kita yang merupakan kayu balak berkualiti di dunia. Okey, kemudian dari segi perikanan pula, perikanan ni terdiri daripada beberapa jenis kegiatan perikanan, berbeza dari segi jenis dan juga cara penangkapan juga berbeza dari segi apakah jenis-jenis ikan yang dapat ditangkap juga. Jadi perikanan yang pertama kita ada perikanan ikan hiasan. Okey, ikan hiasan ni selalunya untuk penggemar-penggemar ikan hiasan lah. Dia suka bela ikan arwana, kelisa, flower horn, ikan emas. Okey, yang ni perikanan ikan hiasan. Yang kedua adalah perikanan ikan sangkar ataupun aquaculture, biasanya dijalankan di sungai ataupun tasik. Yang ketiga adalah perikanan ikan air tawar. Okey. Kemudian perikanan pinggir pantai. Ini adalah nelayan laut cetek lah, yang gunakan sampan macam tu je. Okey, dan juga yang terakhir adalah perikanan laut dalam. Jadi nelayan-nelayan laut dalam ni mereka punya kawasan penangkapan ikan jauh ke tengah laut. Okey, kemudian mereka juga memerlukan kelengkapan dan juga peralatan yang lebih banyaklah daripada nelayan pinggir pantai. Jadi antara kelengkapan yang nelayan laut dalam ni ada seperti kapal, okey, kemudian peti pembeku, radar dan sonar untuk mereka mengesan kedudukan lubuk-lubuk ikan di laut dalam.
Okey, yang tu tentang perikanan. Untuk perlombongan pula, kita ada perlombongan emas, biji besi, biji timah, okey, bauksit, kuprum, tak lupa juga petroleum dan gas asli. Kemudian dari segi penternakan, kita menternak banyaklah haiwan-haiwan ternakan seperti lembu, kerbau. Kemudian kita menternak kambing, ikan, ayam. Menternak ikan boleh? Boleh lah. Okey, menternak ayam lah, ayam dan itik macam tu. Okey. Jadi kita nak fokus kepada pertanian. Jadi jom kita tengok apa lagi yang berkaitan dengan pertanian ini. Okey, peta Malaysia ni menunjukkan taburan tanaman pertanian di Malaysia. Di mana tadi cikgu kata kita memfokuskan kepada getah dan kelapa sawit yang merupakan tanaman jualan yang terpenting lah. Okey, sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut mengenai peta ini, suka cikgu nak nyatakan bahawa di Malaysia pertanian kita terdiri daripada yang pertama pertanian sara diri, iaitu tanaman padi. Kemudian yang kedua adalah tanaman kontan ataupun jualan, di mana terdiri daripada tanaman getah, kelapa sawit, nenas, okey, lada hitam dan sebagainya, dan juga ada juga tanaman sayur-sayuran. Okey, jadi untuk peta ini kita fokus dulu kepada getah. Jadi kalau kamu tengok di semenanjung Malaysia, kita ada banyak kawasan getah. Tapi yang paling luas dan dikomersialkan ni ialah yang ditunjukkan dalam peta ni lah, ya. Okey, getah. Kemudian di Sabah dan Sarawak pun ada juga getah, tapi tak sebanyak di semenanjung. Okey, bagaimana dengan kelapa sawit? Kelapa sawit kita banyak di semenanjung, terutamanya di kawasan ke arah selatan. Kamu kena tahu tanah pamah di kawasan selatan semenanjung Malaysia ni lebih beralun, terutamanya di dataran Johor. Okey, kalau di Sarawak terdapat tanaman kelapa sawit ni di kawasan Sibu, berdekatan dengan Bintulu, okey, juga di kawasan Kota Kinabalu, di hampir dengan Kudat, ya, dan juga di kawasan Lahad Datu. Jadi jom kita tengok dah dengan lebih tepat di mana sebenarnya lokasi tanaman-tanaman getah dan kelapa sawit ni berada. Okey, kita tengok dulu kelapa sawit Kelapa sawit ni banyak terdapat di Teluk Intan Perak, Kota Tinggi, silap ejaan tu, Kulai, Segamat, okey, Muazzam Shah, ya, dan Segitiga Jengka di Pahang. Okey, kemudian di Terengganu terdapat di kawasan Terengganu Tengah. Okey, dan di Sabah terdapat di kawasan Lahad Datu, Tawau dan Sandakan. Untuk Sarawak terdapat di Bintulu dan Miri. Okey, bagi tanaman getah pula banyak terdapat di Ipoh, Perak, okey, Jasin dan Merlimau di Melaka. Okey, untuk negeri Johor terdapat di Keluang, Labis, Segamat dan Simpang Renggam. Okey, untuk di Pahang terdapat di Kuala Lipis dan Segitiga Jengka. Kemudian di Sarawak terdapat di Sibu, Marudi dan Sri Aman. Manakala di Sabah terdapat di Lahad Datu, Tenom, Keningau dan Kudat. Ya, itu tentang getah dan kelapa sawit. Bagaimana dengan nenas pula? Nenas ni banyak terdapat di negeri Johor kalau kamu tengok Dan Johor ni memang terkenal lah dengan kawasan pengeluaran nenas terbesar di Malaysia. Antaranya seperti di Pekan Nenas dan juga di beberapa tempat seperti di Keluang. Ya. Okey, untuk sayur-sayuran dalam peta ni terdapat di Cameron Highland dan juga di Kundasang. Jadi kamu kena tahu kedua-dua tempat ni merupakan kawasan tanah tinggi yang mengusahakan pertanian hawa sederhana, ya. Untuk lada hitam pula terdapat banyak di kawasan Kuching, Sibu dan Sri Aman di Sarawak. Okey, ini adalah taburan tanaman pertanian yang utama di Malaysia. Seterusnya, bagi kegiatan ekonomi sekunder. Kegiatan ekonomi sekunder ni ialah kegiatan ekonomi yang menukarkan barang mentah ataupun bahan mentah tadi daripada sektor primer kepada barangan siap. Maksudnya, bahan mentah daripada sektor primer, sektor yang awal tadi tu, akan masuk ke kilang, ya, untuk dikilangkan, ya. Okey, sektor sekunder ni melibatkan perindustrian dan pembuatan. Jadi perindustrian, pembuatan, perkilangan ialah satu perkara yang sama, ya. Dan satu lagi adalah pembinaan. Pembinaan ni macam bina rumah, bina bangunan, okey, construction tu merupakan antara kegiatan-kegiatan yang berlaku dalam sektor sekunder.
Ya. Okey, dalam sektor sekunder ni dia terdiri daripada industri berasaskan sumber. Industri berasaskan sumber ni maksudnya industri yang di mana bahan mentah dia berasal daripada sektor primer. Ya, sumber-sumber utama tadi. Contohnya seperti industri berasaskan kayu. Okey, kilang kayu. Di mana kilang kayu tu kayu-kayu balak yang datang daripada sumber hutan akan diproses menjadi kayu gergaji ke, menjadi papan lapis ke, ya, sebelum dihantar ke industri seterusnya untuk menghasilkan barangan yang siap seperti perabot. Okey. Kemudian antara industri berasaskan sumber yang lain seperti getah, okey, hasil-hasil getah ni seperti tayar, kan? Kemudian industri berasaskan kelapa sawit yang menghasilkan barangan seperti minyak, sabun, makanan dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh-contoh industri yang berasaskan sumber. Yang kedua ialah industri yang bukan berasaskan sumber. Maksudnya bahan mentah dia bukan daripada sektor yang utama. Boleh jadi bahan mentah daripada supply kepada sektor ataupun industri berasaskan sumber ni, yang bukan berasaskan sumber ni, merupakan bahan-bahan yang sintetik, ya. Jadi apa industri yang ada dalam industri bukan berasaskan sumber ni? Okey, contohnya seperti industri elektrik dan elektronik, menghasilkan produk-produk seperti TV, radio, kan, dan sebagainya. Kemudian kita ada industri automotif, yang buat kereta, okey, yang buat peralatan-peralatan kelengkapan kapal terbang, okey, badan bas, okey, kompartmen-kompartmen kereta api contohnya, okey. Dan lagi satu yang tidak tersenarai di sini ialah percetakan. Yang mengeluarkan surat khabar kepada kita setiap hari, kan? Yang mengeluarkan majalah pada kita, yang tu ialah percetakan. Semua ni tergolong di bawah industri yang bukan berasaskan sumber. Okey, boleh faham ya? Okey, baiklah. Kita tengok peta ni menunjukkan taburan kawasan perindustrian di Malaysia. Jadi kalau kamu tengok di semenanjung Malaysia memang banyak tertabur kawasan-kawasan perindustrian. Jadi kalau kita di Bukit Kayu Hitam ni, kamu mesti tahu kan, Bukit Kayu Hitam pun merupakan salah satu daripada kawasan perindustrian. Okey, di sebelah kawasan sekolah kita ada kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam, di mana kamu boleh tengok ada banyak kilang-kilang, okey, kawasan-kawasan perusahaan yang mengeluarkan barang-barang ataupun produk-produk. Okey, jadi kita tengok antara kawasan yang ditunjukkan dalam peta ni seperti di Langkawi, okey, di Kangar, di Alostar, okey, di Gurun Gurun ni industri automotif. Kalau kamu masih ingat, ada kilang Nazar di situ. Kita ada di Kulim High Tech. Kita ada di Prai, okey, Bayan Lepas, Batu Kawan. Yang ni memang Penang, kawasan perindustrian. Okey, kemudian di Perak pula, di Kemunting, di Tasik, ya. Tasik ni ialah perindustrian yang mengeluarkan simen. Okey. Kemudian Tanjung Malim pun juga automotif, ada kilang Proton di sana. Bukit Beruntung di Selangor, Shah Alam Selangor. Okey, di Selat Kelang Utara, kemudian di Bangi, di Nilai, ya, di Senawang, okey, Alor Gajah Melaka, Batu Berendam Melaka, Larkin di Johor, Pasir Gudang, Muazzam Shah. Okey, di Pahang. Kemudian di Pahang lagi kita ada Maran, di Peramu, di Gebeng, ya. Terus ke negeri Terengganu kita ada Kertih, kita ada Gong Badak di Terengganu. Kertih tadi mungkin untuk petroleum dan gas asli, ya. Okey, untuk negeri Kelantan pula terdapat kawasan perindustrian di Pekalan Cepa. Satu je, ya. Kemudian kita terus ke Sarawak, nombor 29 tu ialah Pending di Sarawak. Kemudian kita ada Kidurong. Okey, 31 tu Limbang, terus ke negeri Sabah. Negeri Sabah ada 32 Sepanggar. Yang ni dekat kawasan pelabuhan lah, Teluk Sepanggar tu. Inanam, Sandakan dan juga Tawau. Sandakan ni mungkin kawasan perindustrian yang berasaskan kayu balak. Okey, boleh. Okey, nanti kamu kena locatekan dan juga labelkan nama-nama kawasan perindustrian, taburan-taburan kawasan ni dalam peta dalam modul. Okey, kita dah sampai ke sektor
ataupun kegiatan ekonomi yang terakhir iaitu tertier. Apa yang dimaksudkan dengan tertier ni? Jadi tertier ialah kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan. Kalau kamu masih ingat tadi, kegiatan ekonomi primer ialah bahan mentah, mendapatkan bahan mentah dari sektor utama. Kemudian sekunder masuk ke kilang. Okey, kemudian tertier kita pasarkan ataupun kita berikan dalam bentuk perkhidmatan. Jadi apakah kegiatan-kegiatan yang tergolong dalam perkhidmatan ni? Jom kita tengok. Okey, ada pelancongan, perdagangan, pengangkutan, kewangan dan pendidikan. Jadi dalam buku teks kita, silibus tingkatan 3 KSSM hanya difokuskan kepada pelancongan saja. Macam mana pun cikgu akan cuba terangkan dengan ringkas maksud-maksud di sebalik kegiatan-kegiatan ekonomi perkhidmatan yang lain. Jadi untuk perdagangan ni dia melibatkan kegiatan import dan ekspor. Jadi perdagangan, kalau import ni maksudnya kita beli barangan daripada negara luar, manakala ekspor kita jual produk Malaysia ke negara-negara lain lah. Okey, yang biasanya diuruskan oleh saudagar-saudagar besar. Macam kalau kita import, kan, kita beli barang daripada luar, jadi saudagar-saudagar ni dia akan distribute ataupun supply kepada pemborong. Jadi pemborong-pemborong ni akan borong barang-barang yang difokuskan tu, dan dia akan jual kepada peruncit. Yang ni dalam konteks perdagangan lah. Okey, kalau pengangkutan di Malaysia kita ada 3 jenis pengangkutan. Pengangkutan yang pertama ialah pengangkutan darat yang terdiri daripada contohnya kereta api, kereta, kan, bas, apa lagi? Komuter, okey, dan sebagainya. Kemudian pengangkutan air terdiri daripada kapal, sampan, feri, bot, okey, dan sebagainya. Dan untuk pengangkutan udara pula seperti kapal terbang. Okey, kewangan ni memfokuskan banyak kepada sektor-sektor perbankan, ya, pajak gadai, saham, okey, dan sebagainya. Manakala pendidikan terdiri daripada pendidikan awam dan juga pendidikan swasta lah di negara kita. Pendidikan ni, contoh kalau awam, kita boleh tengoklah universiti-universiti awam, IPTA, seperti Universiti Utara Malaysia di Kedah, Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang, ya, Universiti Melaya di Kuala Lumpur, Universiti Kebangsaan Malaysia di Selangor dan juga Universiti Teknologi Malaysia di Johor. Kalau IPTS ataupun swasta, kita boleh tengok contoh seperti Kolej Sunway, kan? Kemudian Institut Ibnu Sina contoh dia. Jadi ini tergolong dalam perkhidmatan pendidikan. Okey, jadi kita sebab nak fokus pada pelancongan, jadi apa kata kalau kita tengok pelancongan dengan lebih terperinci. Jadi sebelum kita tengok peta, cikgu nak terangkan sikitlah tentang pelancongan ni. Okey, pelancongan di Malaysia sebenarnya terdiri daripada pelbagai jenis pelancongan. Antara yang utama ialah eko-pelancongan ataupun pelancongan ekologi, di mana pelancong akan melihat keindahan alam. Pelancong akan menikmati keindahan alam, kebesaran Tuhan melalui dia mendaki gunung, dia berkelah di tepi pantai, dia masuk ke hutan dan sebagainya. Contohnya kalau kamu ke Taman Negara Pahang, jadi kamu ialah pelancong ekologi ataupun pelancongan tu dipanggil sebagai eko-pelancongan. Pelancongan jenis yang kedua ialah agro-pelancongan, iaitu pelancongan pertanian. Contohnya kalau kamu ke Cameron Highland ataupun Kundasang, melihat tanaman-tanaman seperti strawberry, sayur-sayuran, kan? Dan untuk pelancongan jenis agro ni, kadang-kadang ada sesetengah tempat seperti Felda, mereka menawarkan program homestay. Maksudnya pelancong datang tinggal di rumah mereka, okey, sambil menikmati, melihatlah bagaimana pertanian dijalankan, kan. Itu pun dipanggil sebagai pelancongan agro ataupun agro pelancongan. Okey, antara pelancongan yang lain ialah seperti pelancongan warisan. Contohnya seperti pelancong melihat
Bandaraya Bersejarah Melaka. Okey, melihat kota Formosa dan sebagainya. Ini adalah pelancongan jenis warisan. Jadi banyak lagi lah sebenarnya jenis-jenis pelancongan yang ada di Malaysia ni. Tapi cikgu terangkan 3. Okey, jom kita tengok peta taburan kawasan-kawasan pelancongan di Malaysia. Okey, ini adalah kawasan pelancongan yang utama ya. Sebenarnya banyak lagi. Tapi yang ditunjukkan di sini adalah yang utama lah. Okey, jadi yang pertama, kita mulakan dari P1 tu, Pulau Langkawi. Kemudian P2, Batu Feringgi, Pulau Pinang. P3, Pulau Pangkor di Perak. P4, Cameron Highlands di Pahang. Cameron Highlands ni seperti yang cikgu maklumkan tadi, dia merupakan kawasan pelancongan jenis agro ataupun pelancongan pertanian. Kemudian P5, Genting Highlands. Okey, ini rekreasi lah. P6, Port Dickson pun sama, pelancongan rekreasi. Kemudian P7, Pantai Kelebang, sama juga. P8, Desaru. P9, Pulau Tioman. Okay, P10, Cerating di Pahang. P11, Taman Negara Pahang. Ini eco pelancongan ataupun pelancongan ekologi. P12, Rantau Abang. Jadi pelancong boleh lihat bagaimana pemeliharaan hidupan liar penyu dijalankan, Pusat Konservasi Penyu. Okey, P13 Pulau Perhentian, P14 Pantai Irama, kita ke negeri Sarawak pula. P15 Pantai Damai Santubong, P16 dan P17 ni di Taman Negara Niah dan Taman Negara Gunung Mulu. Yang ni ialah eco pelancongan. Jadi kalau kau masih ingat, masa di tingkatan 1 bab bentuk muka bumi, cikgu pernah cerita bahawa di Taman Negara Gunung Mulu terdapat Gua Lubang Nasib Bagus yang merupakan antara rangkaian gua yang terbesar di dunia. Okey. Kemudian ke negeri Sabah, P18 untuk Gunung Kinabalu, eco pelancongan. Jadi Gunung Kinabalu ni ialah gunung yang tertinggi di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Dan P19 ialah Pulau Sipadan. Okey, so inilah taburan kawasan pelancongan di Malaysia yang kamu kena locate dan labelkan dalam peta di modul nanti. Okey, boleh tak? Okey, jadi itu sajalah untuk penerangan part pertama bab kegiatan ekonomi pada hari ini. Kita akan sambung pada minggu depan. Okey, bye. Assalamualaikum.